Okay. Now, cikgu kita akan masuk rancangan operasi. Baik, rancangan operasi. Now, apa yang you buat? Okay, you masukkan lokasi premise you. Contohnya, katalah di mana Katalah dekat alamat semua ni dah tulis ada dekat sini. Katalah you boleh cakap dekat sini lokasi premise you, ataupun katalah yang baru planning untuk buka kedai, you letak kat sini. Kalau planning, you namakan nama dekat sini, you kena masukkan cadangan lokasi premise. Okay? So apa yang you buat, you tulislah dekat situ. Boleh nyatakan alamat penuh di sini pun tak ada masalah. Okay? So apa yang you buat, cikgu minta you pergi di sini. Okay? You pergi balik kejap. Okay. Apa yang you buat? Okay. Baik. You pergi Google Map. Okay. Tengok betul-betul apa yang cikgu nak. Okay. You pergi Google Map. Okay. Google Map Malaysia. Okay. Now you pergi map. Tekan map kat situ. Okay. Okay. So, apa yang you cari dekat sini, contohnya lah apa yang you cari kat sini, contohlah apa ni, katalah apa nama tempat you? Bagi alamat sesiapa? Assalamualaikum. Bagi alamat sesiapa? Sungai Merap. Sungai Besi cikgu. Maman. Dia kalau boleh dia nak alamat you lah, taman apa ke. Batu 9 Kampung Medan. Okey, kejaplah cikgu bagi saya punya lah contoh Saya letaklah. Okey, terus pergi rumah Abang Zul. Okey, ni saya letaklah yang macam ni Eclipse Resident ke kan. Contoh ni kawasan rumah cikgu. So apa yang you buat, dia akan tulis dekat sini kan. Dia akan ada alamat lah dekat sini, betul? So what you do, you screenshot lah. Macam ni. Okey? Faham? You screenshot. Lepas tu, dah screenshot tu, nanti apa yang you buat, you copy lah. Dan you masukkan dalam you punya paper tu. Correct? So dia mesti berbentuk yang macam ni. Okay? Ada apa-apa soalan? Mesti keluar alamat bangunan tu apa ke, mesti nampak. So dekat sini kita dah nampak dah. Ya, Cyberjaya Eclipse tu contoh. Okay, dekat kawasan yang manalah macam ni, maksudnya boleh tahulah daripada mana ni kan. Contoh, this is what we want. Ada apa-apa soalan? Any question? Boleh buat So saya expect, so masuknya dekat paper, cikgu expect dekat paper ni dia mesti ada alamat yang macam cikgu cakap tadi tu. Kalau copy link paste boleh cikgu? Copy link paste, dia mesti apa cikgu kata? Dia mesti ada bentuk dan keluar dia macam ni. Okey, dia mesti keluar macam ni. Boleh tak? Keluar dia macam ni. Boleh. Faham? Faham? This is what I want. Okey? So, tulis kat sini. Tak payah nyatakan alamat pun tak apa. Kadang-kadang dia dah keluar penuh, you boleh tulis kat situ. Okey? So, next, ya. Next, ni contoh ni contoh. Okey. So, next what you do, you kena masukkan alamat lah You kena masuk alamat premise lah. Okey, alamat premise di mana? Alamat penuh. Kalau boleh mulakan dengan nama company you. Okey. Katalah nama company you Kembang Setaman contohlah. Kembang Setaman Enterprise contoh. Masukkan. Setaman Enterprise. Okey. So masukkan. Lepas tu and then bagi alamat lah ya. Alamat apa? Contohnya Cyberjaya apa-apa. Alamat penuh. So you masukkan alamat alamat penuh. Okey. So bentuk binaan, cuba tengoklah kalau you ada contohnya macam kedai 2 tingkat ke kan, kedai setingkat ke ataupun kediaman ke, tak apa, it's okay. And then katalah keluasan you berapa square feet, katalah 2,500 square feet ke contohnya. And then pemilik premis contohnya lah Mara ke PBT ke, tempoh penyewaan, katalah you buat biasanya kita dalam 3 kan, 5 years ke 5 ke 3 years ke contohlah untuk yang pertama kadar sewa bulanan contohlah yang bagi kat situ katalah dalam 1,500. Kemudahan asas macam you boleh cakap dekat situ parking, okey, parking, and then ada surau, ada lift contoh dia kemudahan asas lah apa lagi air elektrik semua ada kan, elektrik semua ada, and then ada you boleh masukkan juga
kalau ada akses ya, akses ke laluan jalan utama lah pun boleh, you may do that. Okay. Ada apa-apa soalan pasal ni, faham? Masukkan. Okay. So screenshot please. So Deposit kedai pun kena bayar cikgu kan? Deposit kedai, dalam ni tak ada. Dalam ni tak ada lagi. Dalam ni dia belum cakap deposit kan? Dalam ni belum ada, dia tak minta. So masukkan apa yang dia minta dulu. Deposit kedai nanti kemudian kita masuk. Ni at the moment dia hanya minta apa tempoh penyewaan, kadar sewa bulanan. Ikut je apa yang diperlukan. Cikgu, kalau pemilik premis private-nya maksudnya Nama dia lah. Nama dia lah. Nama owner tu lah. Nama owner lah. Apa tu? Hajah Haslinda contohnya kan. Contoh. Apalah, letaklah nama Haslinda Hashim contohnya owner dia. Tak kisahlah individu ke apa ke kan. Okey. Kalau you kata sendiri, maksudnya you sendirilah. Baik, boleh Okey. Kalau yang sendirilah, kalau you punya own. Cikgu nak tanya. Ya saya. Ya saya Syikin. Kalau macam kadar sewa bulanan tu yang currently kita memang tak ada menyewa. Tak ada menyewa lah. Sendirilah. Perlu isi ke tak perlu? Own you punya sendirilah. Ke siapa punya ni? Sendiri punya. Kalau gitu tak payah. So maksudnya kita tahulah sendiri punya. Itu yang kita cakap, kalau pemilik premis sendiri, so tempoh penyewaan berapa, kadar sewa bulanan tak payahlah masuk. Okay. Tak, again, sendiri tu macam ni lah juga Kalau sendiri pun cikgu nak tanya, ini contoh apa ni? Kalau let's say, ni rumah you. Let's say ni rumah you, kalau betul-betul memang dah tak ada hutang apa, tak ada masalah. Maksudnya tak ada kadar sewa bulanan. Tapi let's say, you ni own, memang bawah nama you, tapi you masih maksudnya kena bayar installment. Okay, katalah daripada rumah. Ni rumah sendiri yang you buat, kalau dah habis tak ada masalah. Kalau habis bayar. Tapi kalau belum habis bayar, memang kena bayar monthly installment. Okay, yang kita kena bayar pada pihak bank tu, dan you kena masukkan. Kalau ini untuk yang memang tak ada hutang. Tak ada installment lah. Okay, ataupun kadang-kadang memang ni mak punya duduk free je dekat situ. Kan? Ke bengkel pun memang kita bengkel kita buat sendiri, memang tak ada dah hutang, dan you tak payah. Okay? Boleh? Faham? Siapa tadi tu? Faham tak? Faham cikgu, faham. Okay, tu contoh Okay, baik. So dekat sini. Okay. So dekat sini dia kata ada gambar susun atur kedai Dia ada minta gambar susun atur kedai. So cikgu minta you boleh masukkan beberapa gambar lah. Okay, katalah you ada, nak bagi mudah tak payahlah betul-betul nak ni. Just ambil gambar kedai you. So macam mana yang daripada awal kedai tu sampai masuk ke dalam. Boleh? Boleh tak? Buat dalam one page je. Gambar susun atur kedai. Bermaksud daripada depan gambar you, katalah office, katalah tempat display ke tempat kerja you tu, you boleh masuk beberapa gambar kat situ. 4 gambar pun cukup lah. Okay? Kalau tak ada tu? Kalau macam kata dekat rumah, cikgu saya berniaga kat rumah, saya tak ada pun susun atur kedai, so you tak payah masuk. Okay? You don't need to masuk. Baik, you delete. Okay? Sebab kadang-kadang kat rumah kan stok memang stok pun tak ada tunggal langgang jadi dia kan, so you tak payahlah masukkan. Okay? Kalau ada kedai, then you masukkan. Satu lagi. Let's say katalah you memang planning, okay? Tapi you belum ada kedai, tapi pretty much you dah ada dah gambar susun atur. You boleh tengoklah contoh dia dekat Google contohnya, tak apa, tak ada masalah. You boleh masukkan. Kita panggil illustration lah. Illustration yang upcoming kedai kita ni kita nak buat macam mana. So kita boleh masukkan. Boleh, tak ada masalah. Ada apa-apa soalan? Kan? Faham tak? Faham cikgu. Cikgu faham. Okay. Kalau rasa tempat tu mungkin tak cantik lah katalah kita berada dekat rumah dan tak berapa ni, you nak letak gambar illustration pun tak apa, no problem, tak ada masalah. Okay, dah macam-macam gambar dah sekarang ni ada macam-macam gambar. Ini kita nak buat exercise nak buat exercise, tapi bila kita betul-betul nak submit dekat loan, katalah you plan untuk buka kedai, tak apa letak illustration lah. Tapi kalau memang nak buat loan, bukan nak pindah kedai pun, katalah masih lagi beroperasi di tempat yang lama, dan kena ambil real gambar lah. Tak boleh lah illustration. Kalau nak buka cawangan, tak apa, tak ada masalah Macam banyak program saya ni, program-program pasaraya, dia nak buka pasaraya, so dia belum lagi buka lagi, tapi dia memang dah ada dia punya layout dia, gambar dia punya ada illustration tu, dia dah ada, dia boleh letak. Okay, maksudnya kita tahulah dekat mana kan. Itu pun saya suruh, walaupun
planning tu mungkin tahun depan, tetap kena ambil macam bergambar depan kedai outlet yang kosong tu, yang dia plan tu letakkan sebagai satu, ini cadangan premis lokasi. Walaupun betul-betul belum lagi nak buka, okay? Mungkin tahun depan baru nak buka. Tetap kena ambil contoh bangunan kat situlah. Letak bergambar depan tu dan letakkan. Barulah kita tahu yang you dah buat some usaha ikhtiar dan you dah ambil depan tu. Dan lagi satu baru letak illustration, konsep, tema yang kedai you yang you nak buat. Okay? Ada apa-apa soalan pasal ni? Masukkan. Ini kan kita buat latihan kan, betul? Tapi kalau you nak buat loan betul-betul, dan you kena buat yang cikgu mention tadi. Kalau untuk sebagai latihan, dalam RP kita ni, sebagai latihan ni, okay? So you boleh letak illustration pun tak apa ya. Cuma kena hati-hati sikit lah ya, kena logik lah. Wah, ini illustration dekat rumah, tapi bila ni kata nak buat dekat kedai biasa, tapi illustration dia macam lah buka kat kilang 2 tingkat. Okay, so tak kenalah bila tengok nombor, macam ke laut pula. Kena pastikan yang close, yang logik, yang almost real, macam tu. Okay, ada apa-apa soalan? Any question? Ada cikgu. Boleh So baik. Now, okay, tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul So kita akan masuk kita akan masuk 7.3. Harta tetap dan peralatan yang you miliki. Okey, maksudnya kenapa? Kena senaraikan ya. Apa maksud aset? Aset bermaksud a physical product yang kita nampak, okey, yang dia punya jangka hayat lebih daripada setahun. Okey, so apa contoh dia? Okey, so apa yang you kena buat sekarang adalah senaraikan apa harta tetap dan peralatan yang you dah ada. So what you do, cikgu bagi simple contoh. Okey, contohlah nombor 1, perkara simple, katalah laptop kan, laptop. Okey, tahun beli mungkin you beli tahun 2019 contoh. Okey, so unit dia mungkin you ada 1, nilai dia masa you beli tu 3,500. Okey, so jumlah dia dalam 3,500. This is what you have to do. Okey, boleh? Ada apa-apa masalah tak? Faham? Apa lagi nak letak? Tell me apa lagi? Tell me, apa lagi Bank. contoh? Motor dah habis bayar ke belum? Tak boleh. Motor dah habis bayar ke belum ni cikgu kata? Kalau benda tu Belum cikgu. Belum. belum habis bayar Belum. Nama Okey. motor tu atas nama personal atau nama company? Tu soalan saya. Personal. Boleh Dia letak kena- cikgu. Dia kena masuk nama company baru. Kalau dah bayar, it's okay. Kalau dah habis bayar, okay? Let's say lah kata dah habis bayar. Ni saya kata dah habis bayar Katalah dah habis bayar. Motor mungkin you beli tahun 2019, kata dah habis bayar. So apa yang you buat, you masukkan nilai dia lah sekarang berapa nilai dia. Boleh kalau dah habis bayar. Kalau belum, tak boleh letak. Lah sebenarnya, kalau ikutkan harta tetap dan peralatan yang you miliki ni sebenarnya, ini adalah sebenarnya kalau betul-betul letak bawah nama company. Kalau untuk enterprise, ni nasihat cikgu pada you all lah. Next time kalau you nak beli kereta, you masih enterprise, you pakai je nama enterprise, okay? So dia akan menjadi asset you lah. Macam cikgu sendiri, saya ada 3 company. Saya Berhad, kami ada PLT, kami ada enterprise, okay? So semua walaupun saya punya company yang ada enterprise tu, tetap kereta saya beli atas nama enterprise. Sebenarnya bila beli atas nama enterprise sama je macam personal sebenarnya, tak ada beza. Cuma yang berbeza dia akan pergi kepada road tax lah. Road tax dan mungkin jumlah pembiayaan tu kalau personal kita dapat 90% dan kita boleh tarik selama 9 tahun. Tapi kalau untuk kereta, untuk ni cikgu kata kereta macam contoh kereta apa tau. Kalau kereta perdagangan dia lain cerita, tak ada masalah. Tapi kalau you nak beli kereta, contohnya macam kereta Honda kereta Honda ke, Toyota ke kan, Pro 2 ke kan, ataupun Proton ke tak kisahlah kereta-kereta seantaranya kereta yang kita guna untuk personal dan juga kerja, I would recommend you to register under enterprise, under company. So berbezanya adalah you punya road tax akan berbeza dan interest sama je macam kereta personal juga, tak ada masalah. Tapi cuma masa tu jarak down payment kena bayar lebih sikit. Kalau bawah company ni ada yang lepas 10%. Tapi macam cikgu saya kena bayar 30% down payment.
And then juga tempoh masa untuk buat loan, kalau bawa nama company ni, dia jarang-jarang bagi sampai 9 tahun lah. The most maximum pun dia bagi dalam 7 tahun. Okay, 5 to 7 years. Macam tu lah. Ini saya kata, kalau kereta-kereta macam kereta-kereta macam personal yang gunakan untuk personal yang you biasa beli. Tapi kalau kereta perdagangan, dia tak ada masalah. Dia macam biasalah, cuma beza dia tetap road tax lah. Yang lain-lain tu sebab kereta dia ambil kereta perdagangan lah, untuk kereta betul-betul untuk business purposes, dia lain. Kalau kereta yang personal gunakan untuk perniagaan, dia ada cara-cara yang lain. Tapi kadang-kadang if you are lucky enough, you dapat benda tu sama je macam kereta personal punya syarat-syarat. Okay? Ada apa-apa soalan? Okay. Untuk yang Rotek dia lebih murah ke cikgu? rotate dia mahal sikit. Rotate dia akan jadi mahal. Oh. Sebab dia bawah company. Okay. Cikgu nak tanya. Interest macam biasa. Yes. Okey, cikgu nak tanya macam kenderaan perdagangan kita faham macam van ke, lori ke. Okey, yang tu memang perdagangan. Tapi macam contoh 4 wheel, 4x4 macam Hilux dan seangkatan dengannya. Kalau beli personal atas nama sendiri dengan company macam cikgu cakap road tax dia berlainan. Tapi kalau daftar beli atas nama company, nombor body tu kena letak, kalau kita nak elakkan daripada kena nombor body sebab nak elakkan inspection 6 bulan sekali, kita beli atas nama kita tapi company bayar, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma satu je lah, tax lah. You rugi in terms of tax. Kalau you beli atas nama company, kan, installment, service, whatever insurance yang you bayar tu tiap bulan, you boleh claim under tax, okay? Tapi maksudnya boleh 100% lah. Maksudnya kereta-kereta saya beli semua atas nama company. Even masa enterprise cik kata enterprise, saya beli atas nama company. So berapa ribu yang saya bayar tu tiap-tiap bulan tu, saya boleh dapat rebate tax 100%. Tapi kalau you contohnya you beli under personal, you won't get 100%. Dia ambil dalam penilaian dia, betul you kata sewa lah, you kata sewa. Tapi kalau ikut orang tax dia tahu dah itu kata ni you guna under campur-campur personal dan juga berniaga ni, so you won't get 100%. You hanya dapat dalam 25 to 30% aja. Faham? On your monthly installment. Okey, faham Okay. cikgu. Okay, faham. Kalau nak selamat atas nama ni, so you boleh dapat 100%. Okay? You boleh dapat 100%. Okay? Boleh? Ni saya kata contoh kereta-kereta yang you guna yang macam kita cakap tadi lah, saya explain tadi lah. Okay? So balik pada ni, harta tetap dan peralatan yang dimiliki. So bermaksudnya dekat sini, contohlah you ada peralatan lah. Peralatan kan. So pastikan you beli bila, you ambil nilai dia masa tahun yang you beli. Ada yang 2018 contohnya kan. Mungkin apa tu, contohnya vacuum industry ke, contohnya kan alat pencuci industri ke contohnya. Mungkin you beli dalam 5,000 ke kan. Tak kisahlah ada 1 ke 2 ke, you just masukkan. Senaraikan apa-apa aset yang you ada. Boleh? Lepas tu total kat sini you masukkan lah. Mungkin total dia kira-kira balik dalam 20,000 contoh dia. Okay? Ada apa-apa soalan? Ini saya kata baru senarai aset yang you ada. Cikgu nak Ya. tanya, kalau ada jadi isu tak kalau contohnya saya beli peralatan cuci saya, mesin tahun 2019 harga dia dalam 2,000 lebih. Okay. Okey, bila dah masuk 2020 harga dia 3,000 lebih. Okay. Peralatan yang sama, cuma kita tambah lagi Pack lah. tambah lagi kita punya team, tambah kita punya peralatan lagi. Tapi ada jadi isu tak kalau kita nak buat loan ke, tapi kat situ jumlah dia berbeza. Okey, dengar betul-betul Bila harta tetap dan peralatan yang dimiliki, lagi you banyak beli, lagi bagus. Okey, sebab kita nak menunjukkan harta dan peralatan ni, kita nak menunjukkan pada pihak pembiaya ini our commitment kita. The higher, better. Okey, tu maksudnya. So masukkan je lah. Okey. Tak apa. Kalau peralatan tu you dah customize kan, jadi tinggi kan, you ambil lah yang terkini punya, letaklah kat situ. Kalau dulu beli ni, and then ni tak ada apa-apa isu. Lagi, ini yang kata kita dah beli. Kan? Lagi tinggi, lagi bagus. Nak menunjukkan ni komitmen kita yang dah kita put up dah. Investment kita dalam aset yang kita dah letak dalam perniagaan kita. Lagi tinggi, lagi bagus. Okey? Boleh? Faham? So, masukkan senarai. Sehinggakan ke handphone you pun you masukkan. Macam contoh Contoh lah. Handphone. Okay? Handphone, laptop you, printer you masukkan berapa. Ambil tahun yang masa you belilah sebab kalau ikutkan
Kalau katalah you dah beli beberapa tahun lepas, kalau ikutkan nilai dia kini memanglah tak ada nilai kan, ada depreciation lah kan, ada susut nilai. Tapi yang cikgu kata kat sini tahun dibeli. Kita dah just nak membuktikan berapa komitmen yang kita injection kita dalam berapa kita punya capital injection kita ya, pelaburan kita dalam perniagaan, dalam aset tu yang kita dah commit dan laburkan. Okey, baik, ada apa-apa soalan lagi? Masukkan aja. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Boleh faham cikgu. Okay. So next. Okay. Next. Okay. Ini baru masuk loan. Faham tak? Ini baru masuk kita panggil untuk permohonan loan kita. Saya dah cakap dalam paper ni, saya faham you mungkin tak ready untuk loan. Tapi cikgu nak minta paper ni seolah-olah kalau you planning untuk buat loan So, sebelum tu cikgu nak bagi tips sikit Saya nak bagi tips sikit sekejap. Cikgu nak bagi tips sikit, tak ada dalam nota. Dia tak ada dalam nota, tapi cikgu minta you ambil lah. Baik. Okey. Okey. Ini cikgu punya slide ya. Ini slide saya yang saya mengajar pada semua pemohon yang dah lulus dia punya pembiayaan dia lah ya. Okey, now tolong screenshot ni. Cikgu nak bagi tips lah. Okey. Screenshot. Tolong screenshot. Okey. Baik. Okey. Bila kita nak buat sesuatu projek ni, okey, nak perkembangkan perniagaan kita, okey, dia ada beberapa perkara, okey, sebab bila ini masalahnya bila nak buat loan banyak usahawan ni yang saya banyak bertanya kenapa yang Mara Wilayah buat the first initiative untuk siapa yang dah buat loan tu kan, yang dah lulus loan tu, saya kena align balik lah sebab bila cikgu tanya balik why you buat loan berapa amount, katalah dia kata dia minta maksimum 50,000, saya akan tanya why, kenapa why you need 50,000. Majority of usahawan semua dia kata alah sebab dah maksimum 50,000 minta je lah. Lepas tu basically dia orang cakap juga, ada yang cakap saya rasa saya perlu dalam 50,000 cikgu, rasa okey, dengar betul-betul. Bila kata you nak perkembangkan perniagaan ataupun you nak memerlukan nak tahu berapakah sebenarnya keperluan modal yang berapa jumlah amount yang saya perlukan untuk buat this project ataupun untuk perkembangkan perniagaan kita, sama ada you nak tambah you nak tambah you nak buat some renovation ke, you nak beli stok ke, you nak tambah pekerja ke, or you nak buka cawangan ke contohnya ada 4 benda yang you kena kira. Kita namakan dia kos pelaksanaan projek. Okey, kos pelaksanaan projek KPP. Dia boleh jadi kos pelaksanaan projek ataupun kos pelaburan projek lah. Okey. So ini adalah peruntukan berapa bajet yang kita perlukan. Okey, untuk this particular project ataupun kita untuk perkembangan perniagaan kita dalam business plan. So dia terbahagi kepada 4. Aset, stok, operasi ataupun belanja luar jangka. Okey. Kalaulah kata contohnya nak buat loan berdasarkan apa? Berdasarkan 4 benda ni. Yang pertama sekali aset, okey. Apa contoh aset-aset yang dibenarkan kalau kita nak buat loan yang dibenarkan oleh justify pada pihak pembiaya untuk meluluskan permohonan you. Nombor 1, kalau untuk aset you boleh letak renovation, okey. You boleh letak peralatan, you boleh letak mesin, perabot yang ataupun dia macam ni untuk kenderaan. Kalau you business you memang logistik yang memang you perlukan kenderaan, yes you dapat. Tapi ada 2 benda yang pihak agensi tak akan bagi, iaitu membeli kalau you berniaga biasa. Kalau you food truck contohnya, kalau memang you buat food truck, definitely you perlukan aset food truck tu, van food truck atau lori food truck tu sebagai tu dibenarkan. Tu tak ada masalah dibenarkan. Tapi kalau perniagaan sekarang dan you kata because saya perlukan kenderaan, dia tak akan bagi
dia takkan bagi 100%. Let's say you buat servis aircon semua sekali kan, dan you kata you perlukan kenderaan sebab saya kena bergerak sana-sana sini-sini kan, sebab dia berdasarkan ni. You punya servis adalah perkhidmatan aircon, okay? Untuk sampai ke rumah orang kan macam-macam kan semua sekali tu, maksudnya kenderaan tu bukan kita panggil the main thing. The main thing yang kita nampak dalam perniagaan you adalah you punya tools, you punya peralatan, okay? So katalah you nak minta loan untuk beli, katalah contohnya van 20,000 ke 30,000, so you tak akan lepas, okay? Untuk down payment kemungkinan lepas, okay? Faham tak? Ini kalau kena faham industri tu apalah kalau nak minta ni. Lagi satu, Mara takkan, contohnya agensi tak akan bagi you untuk kenderaan. Tengok perniagaan you yang saya kata mention tadi. Kalau down payment boleh lepas. Lagi satu, untuk beli bangunan. Katalah you nak bangun nak beli bangunan. Cikgu, kita permohonan loan kita nak beli bangunan, nak minta duit untuk down payment untuk beli bangunan. Tak ada, dia tak bagi. Okay? Renovation boleh. Katalah you dah ada bangunan tu kan, bangunan baru, memang you dah kena keluar duit pun untuk sewa ke ataupun you punya sendiri. You nak renovate, tak apa. But to buy, tak ada. Ini yang cikgu nak bagi tahu you awal-awal. Itu nombor 1. Nombor 2, keperluan yang paling penting bila kita nak kira nak perkembangan perniagaan adalah stok. Definitely stok. Kalau tak ada stok, macam mana you nak berniaga, betul? Tapi untuk stok, tengok industri. Tengok industri. Saya selalu cadangkan pada my student adalah 3 hingga 6 bulan stok. Okay? Apa maksud stok? Maksudnya stok siap ataupun bahan mentah, termasuk packaging ke, labeling ke, whatever yang related dengan sampai produk you siap. Okay? So saya cikgu selalu cakap, tarik dalam 3 hingga 6 bulan ataupun tengok setengah keadaan, contohnya macam spa lah, industri spa kan, sebab item tu tak banyak, so saya suruh tarik sampai 1 tahun, keperluan stok untuk 1 tahun, tu contoh dia. Okey. Nombor 3, salah satu bila kita nak buat paper ni, nombor 3 adalah kos operasi. So what you do, tadi cikgu tunjuk berapa you punya pengurusan bulanan kan, pengurusan kos operasi you selama sebulan. So what you do adalah you kena kali dengan 3. Kali dengan 3. Okay? Saya tahu mungkin you all dengar, cikgu modal pusingan macam mana pula kan? Modal pusingan, duit standby macam mana pula? Sebenarnya ni cikgu nak kena faham dekat you all. Biasanya kadang-kadang usahawan kalau dia cerita dia nampak aset dengan modal pusingan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, okay? Modal pusingan, definisi modal pusingan tu you gunakan untuk apa? Gunakan untuk beli stok dan juga operasi lah. That's why bila dalam paper cikgu saya terus bentangkan, okay? Saya tahu bila kita nak buat loan tu, of course you nak put aside some reserve lah itu yang kita kata. Tapi bila nak kata letak put aside some reserve tu kena strategically, kena pandai lah. So what you do is macam cikgu cakap ni lah, stok tarik 3 hingga 6 bulan ataupun kos operasi you kalikan dengan 3. Faham tak? So pretty much you dah ada cash reserve sikit untuk you. Okay, sebagai modal pusingan. Okay, so this is it. Okay, so dia terbahagi kepada 4. Okay, aset, stok dengan operasi. Bagi orang, contoh kalau contohnya you nak berpindah, ada cawangan baru ataupun you baru nak buka kedai, ada lagi bawah kos operasi yang you boleh minta untuk loan. Apa dia? Kita panggil belanja mula. Apa contoh belanja mula? Let's say nak pindah cawangan atau you nak pindah kedai baru, nak buka cawangan ke, tak kisahlah. So definisi nak buka kedai ataupun nak buka cawangan ataupun nak pindah tempat baru. Contohnya dia boleh bagi you deposit. Apa contoh deposit? Deposit sewa, deposit utilities, okay? And then kadang-kadang kita ada kena buat agreement. Bila you dapat loan, you kena bayar you punya cukai stamp tu dekat LHDN. And then you nak buat agreement sewa, dia boleh bayar. And then kadang-kadang dia boleh bayar juga, boleh minta loan juga untuk kadang-kadang sebelum you berniaga ni ada kadang-kadang tu kena menjalani kursus-kursus tertentu, okay, untuk kemahiran ke apa kan yang you kena bayar untuk dapat some certification ke. So walaupun you dah buat tu dulu, you boleh minta balik lah, okay. So katalah kita dah spend dalam 1,000 ke 1,500 ke untuk some certain kursus so you boleh masukkan juga sebagai belanja mula, okay. Dan lagi satu, bolehkah masukkan dekat sini, nampak tak yang one off kos operasi pun boleh minta juga. One off, you berniaga, you nak memulakan bajet untuk one off punya bajet untuk promotion, so you boleh minta.
Bermaksud operasi you ada 2. Satu daripada bulanan punya, boleh minta 3 bulan. Satu lagi yang baru-baru nak mula atau nak buka cawangan ni, you perlukan budget one off untuk promotion, you boleh minta juga. Okay. So 1, 2, 3 dan 4 tu luar jangka ni. Apa maksud luar jangka? Bila kita berniaga ni, kita plan ni kan, dia mesti ada some sort macam ada benda-benda yang kita tak sangka. Stok boleh naik harga kan, dalam transaksi kita nak siapkan paper, dan dalam transaksi juga dalam proses loan tu nak disburse kan, dalam masa tempoh tu ada kenaikan barang-barang harga ke, ada perubahan mungkin kat renovation ke, ada penambahan ke, contoh-contohnya. So what we do, kita tambahkan lagi satu extra, kita panggil belanja luar jangka. Belanja luar jangka ni kita ambil biasanya berapa persen? Dalam 10%. Kita combine aset, stok, operasi, dan kita kena kalikan dengan, kita letak 10%. Okay, contoh. Aset, stok, operasi. Let's say you kira-kira katalah dalam beli aset, renovation, and then stok katalah 6 bulan. Lepas tu kos operasi, belanja mula dengan bajet promosi tu katalah total. Let's say total dalam 80,000. So what you do is kena tambahkan lagi satu, iaitu 80,000 kali 10%. Okay, which is 8,000. So dah total kos pelaksanaan projek tu bermaksud 88,000. Benda ni dah termasuk bajet untuk kos luar jangka. Okay, boleh faham tak? Ada apa-apa soalan tentang ni? Any question please? Clear? Cikgu nak tanya. Belian stok dan kos belian tu memang kena kali 3 2 atau 3 Mana? Stok Stok. Stok bukan kali 3. Kalau stok 361. Kita buat estimation. Okay? Ada dalam paper tu nanti. Okay, nanti cikgu tunjuk macam mana. Buat je estimation dulu. Dan baru kita tengok berapa sebenar keperluan kita. Okay? Nanti bila dalam paper, cikgu akan tunjuk macam mana you nak buat. Okay? Ideally 3 hingga 6 bulan. Ideally. Okay? Okay, boleh? Bergantung pada industri. Kalau orang pasaraya dia tak boleh sampai 6 bulan. Dah kalau satu bulan pun dah dekat 600,000 dia punya. Lepas tu limit pula loan tu mungkin dalam, kalau Sdn Bhd katalah sampai ke HQ 1 juta, definitely dia tak boleh minta kayu sampai 6 bulan. Okay, boleh 2 bulan aja contohnya. Nak tengok industri. Okay, tapi kalau macam you all, macam general, macam biasa, saya selalu tengok 3, 6, 1. Okay, ideally 3 hingga 6 lah. Okay, boleh? Screenshot benda ni? Screenshot. Okay, baik. Now, kita akan masuk. Okay. Baik. Now, kita akan pergi ke sini. So, apa yang you kena buat? Okay. Kita akan pergi pada poin nombor 1, iaitu apa aset yang you perlukan. Okay. Yang ni maksudnya dah masuk dalam loan yang nak minta, ataupun kita panggil KPP lah, kos pelaburan projek. Okay. So, what you do, you kena masukkan, contohnya, you kena senaraikan apa yang you nak. Ini maksudnya you dah ada aset yang dekat atas ni. Tapi apa benda baru yang you nak. Yang aset kat atas ni kita dah tak ada dah, kita dah commit dah, kita bukan minta loan lagi dah habis dah. Okay, senaraikan sahaja. Bila 7.4 ni, apa yang dia minta? Dia nak minta kalau you nak buat loan contohnya, so apa yang you perlukan? Untuk this particular project, apa lagi yang you nak kena tambah? Let's say you nak buat renovation lah let's say salah satunya because kedai baru nak buat renovation. So apa yang you buat, probably tengoklah mungkin nilai dia dalam 20,000 lah renovation. Okay. So you masuk kat sini dalam 20,000. Okay. Nombor 2, mungkin you nak beli apa? Nak beli apa lagi? Equipment lah equipment, peralatan lah peralatan baru ke? Contohnya katalah you perlukan lagi mungkin dalam 3,500. Okay. So you masukkan 3,500 lah contoh dia. Boleh? Boleh tak? Tak payah masuk nilai lah. You don't need to do nilai kat sini. Tak payah. Terus masukkan. You masuk macam ni. Tengok cikgu buat. Okay, masukkan kat sini 20,000.
peralatan dia katalah dalam 3,500. Buat macam cikgu buat, okay? Let's say nombor 3. If you need a new laptop, okay? Laptop lama tu dah rosak lah kemudian. And then probably you nak beli laptop dalam 4,000 contohnya. Dan benda-benda lain lah perabot ke apa ke, tulis sahaja berapa. Yang peralatan kecil-kecil macam tools, you tulis je lah kita punya peralatan je lah peralatan tools. Contohnya macam katalah paling mudah kalau nak nampak macam skru ke apa-apa tu kita panggil tools lah equipment tools. You terus set lah kata set tools lah macam tu kan. Apa-apalah letak you nama tu, katalah dalam set tu mungkin harga dia dalam 1,000. So what you do, masukkan jumlah ni, you kena masukkan jumlah keseluruhan dia. 5,000, 40, so total dia dalam 60,000. Tak payah letak RM you don't need to letak RM. Ada apa-apa soalan nak tanya? Cikgu, Yes. kalau ini tak ada tapi nak mencuba buat juga boleh ke? Cikgu kata apa? Saya kata apa semalam? Cikgu kata paper ni untuk buat Planning. aja planning kita. Okay? Or you just nak imagine kan? Betul? Nak zahirkan you punya planning tu, it's okay. Faham? Kalau ikutkan sekarang kita ni mungkin belum lagi lah cikgu, mungkin tak ada apa-apalah. Saya baru buat kat Shopee sikit-sikit ni kan. Memanglah tak payah buat paper pun tak apa. But now bila you dah masuk dalam program ni, cikgu cakap apa? Kita nak merancang. Okay? Akan datang ni apa plan kita ni. Yang kita buat paper ni tuan-tuan dan perempuan adalah nampak paper ni macam untuk setahun dulu. Tapi sebenarnya paper ni boleh digunakan bertahun-tahun. Okay? Now cikgu nak ajar you. Saya bukan kata share dah. Saya nak ajar you. So macam mana teknik dia So you tahu dah pretty much nak buka kedai dah tahu dah berapa. Akan datang. Saya kata business plan ni apa? Yang akan datang berdasarkan apa yang you buat sekarang dah. Okay? Boleh? Faham? Ada apa-apa soalan? Boleh faham tak Cikgu, ni? nak tanya, Cikgu. Ya. Soang-soang. Fahami? kalau 7.3 tu kan, harta tetap tu, saya ada van tapi van tu nama orang tua, boleh ke letak situ sekali? Dia van tu you pakai lah Pakai kerja tapi nama orang tua lah. Dah habis Van bayar? dulu. Dah habis Dah bayar? habis bayar dah. Dah. Okay, let's say you letak van kat sini Kalau van ni, tulislah. Boleh, tak ada masalah, dah habis bayar. Van tu berapa ni, bila tahun beli? Bila? 2000? Dah lama tahun 2000 kot tu. 2000 So, berapa masa dia beli tu? Dalam 10,000. Dalam 10,000. Okay, boleh masukkan. Tak ada masalah. Okey, Boleh? terima kasih cikgu. Okay, masukkan. Ni yang cikgu kata kalau tak ada hutang tak ada hutang, maksudnya you boleh masukkan. Boleh lah. Okey, baik. Okay. So, ada apa-apa soalan lagi? Tadi siapa yang bertanya? Mana tadi dah? Ni yang tak nampak. Ni yang tak puas hati ni dalam ni kadang-kadang tiba-tiba hilang. Okey, baik. So 7.4. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Bila 7.4 ni pastikan yang ni yang you perlu yang you perlu. Okey, yang you perlukan. Dia ada tulis kat situ harta tetap dan kelengkapan yang you perlukan. Okey. Okey, next 7.5. 7.5, okey, dengar betul-betul Bila 7.5 kalau nampak yang saya explain tadi dalam slide tadi tu, dia akan pergi jatuh pada nombor 2. Now, apa yang you kena tulis kat sini, berapa stok barangan tambahan yang diperlukan. Ini pun dia akan masuk dalam KPP jugalah kos pelaburan projek. Okay, kos pelaksanaan projek. So, apa yang you perlukan? So, what you do, biasanya apa tahu? You buat dulu keperluan, you punya stok selama sebulan. Okay, selama sebulan. Okay, contohlah. So, you bagi senarai apa stok-stok you, apa masuk definisi stok, maksudnya the stok lah pakai buang kan. Contohnya apa? Kalau you cleaning services, you perlukan chemical dia, betul? Okay. And then you perlukan contohnya PPE-nya kan. Sanitizer dia, okay. So bila buat benda ni, buat yang macam keperluan stok you selama sebulan at the maximum level. Okay. So you tulis je berapa yang you perlukan. Okay. Katalah contohnya the detergent ke ataupun sabun ke kan, tak apa, you tulis saja. Okay, term-term you. So berapa yang you perlukan, apa yang you buat, masuk dekat bahagian nilai ni dahulu. Okay, let's say contohnya, katalah ini contohnya keperluan saya, the chemical ni mungkin dalam 1,500 je cikgu, PPE you mungkin dalam 500, sanitizer mungkin dalam 500, contoh katalah sabun you dalam 500. Kalau ikut total, jumlah bulanan you, berapa yang you perlukan dekat situ dalam 3,000. Okay, tak banyak So what you do, you pecah kepada 3 bulan hingga 6 bulan. So kalau 3 bulan,
tulis dekat sini. Kalau 3 bulan berapa? 9,000. Kalau 6 bulan, you masukkan dalam 18,000. Buat je macam ni. Okay? Boleh? Ada apa-apa soalan? Boleh juga, boleh. Boleh? So masukkan aja. Benda tu dah ada kan, masukkan aja. Parameter mana yang you nak masukkan nanti it depends, okay? Tapi buat parameter ni dulu. Kemungkinan diperlukan 3 bulan je, kemungkinan diperlukan 6 bulan. Kita kena akan tengok, kita akan tengok case by case lah Okay? Boleh? Ada apa-apa soalan? So far boleh faham tak? Clear tak cikgu cakap? Ya, cikgu. Okay, so okay, boleh dengar. Boleh. Cikgu minta dengar jarahan saya. Saya dah permudahkan. So buat aja, okay? Buatkan dulu berapa keperluan you sebulan at the maximum. And then cikgu faham bila cerita pasal stok ni kita biasanya dah ada, kita top up je kan. Ni kira balik berapa keperluan aku sekarang, sale aku, average aku dalam, katalah average sales kita ni, mungkin servis kita ni mungkin dalam 30,000 kan. Apa lagi masuk definisi stok? Kalau contohnya servis you, let's say kalau servis you, cikgu nak tanya, kalau you jual aircon, okay? Saya nak tanya, because you ada buat aircon kan, perkhidmatan aircon kan ke rumah kan, pasang aircon installation. Saya nak tanya, aircon tu adakah stok you ke ataupun you punya aset? Cikgu nak tanya ni, soalan saya ni pada siapa yang buat perkhidmatan aircon. Okay, installation aircon. Aircon tu stok you ke ataupun you punya aset? Soalan saya. Okay? Stop. Stok. Pandai. Maksudnya aircon lah. Okay? Faham tak? Stok aircon stok aircon dan dia punya buat level tools lah Set lah aircon punya set. So mungkin keperluan you, mungkin unit yang you perlukan approximately mungkin dalam berapa biji lah. Katalah 5 ke 10 ke contoh. Boleh? Katalah 10 Katalah 10. So cost yang you beli mungkin contohnya dalam 1,000 lah contoh 1,000. So bermaksud stok kat situ ada dekat 10,000 je lah. Okay? Faham tak ni? So total kalau dekat sini contohnya jadilah 13,000. Kalau 3 bulan jadi berapa? Ini contoh. Okay? Ada apa-apa Cikgu, soalan? Ya. Kalau kita punya wiring kan, kalau kabel semua boleh masuk kat sini juga ke? Boleh. Casing. Yes. Itu maksudnya definisi stok kan? Kabel you semua sekali kan? Itu definisi stok. Benda tu yang you guna pakai bukan nak jual, itu masuk aset. Kalau benda yang memang kita nak pakai kan, pakai habis. Okay? Pakai habis memang masa you nak serve tu you pakai habis berapa meter you punya kabel semua yang you kena beli tu, dan you masukkan. Okay? Itu kita panggil stok. Cikgu, Ya. kalau macam saya jual seluar kan banyak jenis kan. Jadi yang stok ni saya perlu buat satu-satu design ke ataupun keseluruhan? Contoh seluar. Tak apa, tulis saja. Rafiq you buat macam ni. Seluar berapa, baju sukan berapa. Tak payah nak pergi pada saiz ke, tak payah nak pergi, buat dia jumlah. Okay? Terus jumlah terus, berapa keperluan tu. Kalau tidak you nak pergi sizes ke, nak ikut SKU dia, jenuh lah nak menulis kan. So buat je berapa total dia. Okay? Boleh? Okay. Baik. Ada apa-apa soalan? Any question? Okay. Ada, cikgu. Okay, dengar betul-betul. Bila you buat benda ni, okay, bila buat ni, masukkan nombor ni, okay, you just masukkan apa yang you faham, okay. You don't need masa mula-mula masukkan first data ni, again, cikgu kata, tak payah sampai nak pening-pening kepala lah, berapa lah, apa-apa kan, just masukkan apa yang you faham, okay. I know because you dah berniaga, you dah tahu dah that number dah. It's okay. It's okay. Jangan nak jadi perfect. Okay. It's okay to get it wrong for the first time. It's okay. Masukkan nombor. Sebab kalau you tak masuk nombor, kita tak tahu apa yang kita nak bincangkan dalam kita punya Excel. So just put up some number. It's okay if you got it wrong. Kalau kita dah pergi Excel kan macam mengarut je nombor ni kan. It's okay. Just bagi cikgu some parameter. Bagi yourself some parameter. You tak pernah documented kan. So you buat. Nanti apa-apa, dia punya proses kita akan buat dalam Excel, okay? Excel, you kena familiar, don't worry, cikgu akan kita akan buat recording tu, so you boleh buat revision, and then daripada Excel, baru kita tengok nombor tu logik ke tidak, dan baru kita ubah balik dalam kita punya format RP ni, okay? Sebab apa-apa,
Dia final dia tu, dia dekat Excel tu. Baru nak tengok logic number tu boleh tak boleh pergi. Okay. So at the moment, fasa 1 ni, masa you nak masukkan data, nombor ni, angka ni, masukkan apa yang you faham. It's okay to get it wrong. Tak ada masalah. Okay. Nanti adjust balik. Jangan risau. Jangan sampai, kadang saya tengok anak murid saya ni, because dia tak pernah buat benda ni, oh dia punya risau, bukan main lah, takut salah lah, menangis pun ada macam-macam dah ya cikgu yang cikgu dah nampak. So saya harap take it cool so tenang-tenang aja, just masukkan data yang you faham. Yang paling penting you nampak okay. So next kita akan pergi kepada senarai pembekal barang niaga. Okay. Dekat sini you masukkan senarai pembekal barang niaga supplier you yang main sahaja. Okay. Kalau cikgu nampak kat sini dalam 4 aja. So apa yang you masukkan, katalah yang main ada yang benda-benda kecil-kecil kan kita beli daripada kecil-kecil kan. So tak payah, so you masukkan the main supplier. So bermaksud katalah nama supplier tu, katalah nama dia Creative Center contohnya kan. Lepas tu you bagi alamat lah contoh alamat Cyberjaya. Jenis bekalan, katalah you kata kat sini mungkin yang paling utama dia mungkin chemical pencuci lah chemical detergent ke. Okay, cara pembayaran tu it's okay. Sama ada you bayar cash ataupun you dapat kredit daripada you punya supplier. Okay, boleh? Boleh tak? So you dapatkan 4 supplier sahaja. 4 main suppliers. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan? Okay, boleh go. Okay, so cikgu minta you boleh faham sampai ke sini. Screenshot. Masukkan. Okay, masukkan. So anggaran belian. Tak payah masuk. Anggaran belian tak payah masukkan. Okay, anggaran belian you don't need to you tak payah masukkan. Anggaran belian you tak payah masukkan. Okay, tak payah masuk dulu. Kat Excel baru masuk. Strategi perkhidmatan. Okay, sekejap So far boleh faham tak ni? Can you do that? Can you do this? Boleh buat tak sikit-sikit? Boleh, insyaAllah. Boleh insyaAllah ya. Tak Boleh. apa, masukkan je nombor. Sekarang ni masukkan nombor dan kumpulkan balik data untuk strategi perkhidmatan. Strategi perkhidmatan sekejap you ambil ni. You ambil contoh ni. Baik. Tadi. Ambil contoh ni. Okey. Ambil contoh ni. Screenshot dan masukkan. Okey, strategi perkhidmatan. Okey. Okey. Done. Habis. Okey. Finished. So petang ni kita akan masuk ke perbelanjaan pengurusan bulanan. Okey. Bulanan dah masuk. So pengurusan dah masuk. Petang kita akan masuk bahagian rancangan keuangan. Okey. Petang nanti. Okey. So ada apa-apa